Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kita sama balik kitab kita ni, kitab Khadir, antara realiti dan dongengan karangan Syekh Muhammad Khair Ramadan Yusuf. Kita arah asalnya. Kita ni nak bincang pula hadis tentang pertemuan Khadir dengan Rasulullah SAW. Ada hadis lah. Kita bincang lah kuat setelah mana nak. InsyaAllah. Ibn Asakir telah meriwayatkan satu hadis daripada Abu Daud Al-Ama Nafi', iaitu seorang pembohong. Kepala cerita tulislah pembohong. Nama Abu Daud Al-Ama Nafi', iaitu seorang pembohong dan pencipta hadis palsu daripada Anas bin Malik. Terkenal dia dah daripada jalur ni nak pembohong ni, pencipta hadis palsu ni. Selain itu, Ibn Asakir juga telah meriwayatkan satu hadis melalui sanad Kathir bin Abdullah bin Amr bin Auf. Dia juga seorang pembohong daripada ayahnya, daripada datuknya. Jalur sanad tu memang tahu dia bohong, ada palsu ni. Katanya, sungguhnya pada satu malam Khadir telah datang kepada Nabi SAW dan telah mendengar baginda berdoa dan katanya, "Ya Allah, berikanlah pertolongan kepadaku dalam mengerjakan apa jua ibadat yang dapat melepaskan daku daripada perkara yang aku takuti, dan kurniakanlah kepadaku kerinduan orang-orang soleh terhadap perkara yang mereka rindui." Lalu setelah itu Rasulullah SAW telah mengutuskan Anas bin Malik untuk menemui Khadir dan mengirimkan salam kepadanya. Khadir lantas menjawab salam tersebut dan berkata kepada Anas, "Katakanlah kepada Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah SWT telah melebihkan kamu ke atas sekalian para Nabi, sebagaimana dilebihkannya di bulan Ramadan ke atas sekalian bulan-bulan lainnya. Dan Allah juga telah melebihkan umat kamu mengatasi umat-umat lainnya, sebagaimana dilebihkan hari Jumaat ke atas hari-hari lainnya." Imam Ibn Katsir berkata hadis ini telah direka-reka, tidak sah sanadnya dan isinya. Rujuk Bidayah wan Nihayah jilid 1. Jilid 1 muka surat 331 dah. Al-Hafiz Abu Husain bin Al-Munadi selepas menyebutkan hadis Anas ini berkata, ulama-ulama hadis telah bersepakat menghukumkan bahawa hadis ini mungkar susunan sanadnya, isinya tidak sahih, dan jelas padanya terdapat kesan rekaan. Rujuk ke samalah Bidayah wan Nihayah. Hadis itu juga telah dikeluarkan sanadnya oleh Ibn Adi, tetapi Al-Hafiz Ibn Hajar telah menghukumnya sebagai da'if dengan ulasan, sesungguhnya Ibn Asakir telah meriwayatkan hadis yang seperti ini daripada Anas, tapi dengan sanad yang lebih lemah daripada hadis tadi. Rujuk Fathul Bari jilid 6 muka surat 310-311. Ibn Hajar ni terkenal jugalah, dia sebenarnya tidak syadik ni. Dia banyak jalan turut-turut cari dah. Tapi bab ni tak boleh cari turut jalan mana pun. Hadis tetap lemah sangat dan hak berat dah betul banyak lagi dah. Ibn Hajar telah menyebutkan hadis Anas yang panjang ini dalam kitabnya Isabah. Rujuk Isabah jilid 2 muka surat 123 dan 124. Sambil berkata dah, Ibn Hajar kata, sungguhnya Imam Tabrani telah juga mengeluarkan hadis ini dalam kitabnya Al-Awsat daripada riwayat Bishr bin Ali bin Bishr Al-Ama daripada Muhammad bin Salam. Kemudian Imam Tabrani berkata, hanya Asim sahaja yang meriwayatkan hadis ini daripada Anas, dan hanya Wadah sahaja yang meriwayatkannya daripada Asim. Kemudian hanya Muhammad bin Salam sahaja meriwayatkan hadis ini daripada Wadah. Itulah. Dengan rujuk ke kitab, masa dia banyak lagi dah. Kitab banyak rujuk. Tu je ada. Ingin ku dah, pengarang Muhammad Khair Ramadan Yusuf, ingin ku nyatakan bahawa ulasan Ibn Hajar berkenaan hadis riwayat Anas ni lebih tepat daripada apa yang dinyatakan oleh Imam Tabrani, kerana sesungguhnya terdapat dua riwayat lain daripada Anas berhubung masalah ini. Abu Husain bin Mubarak berkata hadis ini hukumnya sangat lemah kerana kewujudan al-wadah, dan perawi lain lagi yang lemah pada sanadnya. Hadis ini mungkar susunan sanadnya dan isinya tidak sahih kerana Khadir dan Rasulullah tidak pernah menggunakan orang perantaraan ketika berhubung di antara satu sama lain, dan tambahan mereka berdua juga tidak pernah bertemu. Ibnu Jauzi menyatakan adalah tidak munasabah berlakunya pertemuan di antara Khadir dengan Nabi SAW, dan begitu juga pertemuan Khadir dengan sahabat-sahabat baginda, di mana Khadir setelah itu langsung tidak datang menemui baginda SAW. Jika tidak munasabah belaka lah.
Khadir jumpa Nabi pun tidak. Khadir guna sahabat tak jumpa Nabi dah. Perantara pun tak bersama juga. Ibn Asakir juga telah mengeluarkan juga hadis seperti ini melalui sanad Abu Khalid. Yang itu kan azam masjid Masliyah daripada Abu Daud daripada Anas. Kemudian Ibn Hajar telah menyebutkan suatu riwayat lain daripada Ibn Syahid dengan lafaz yang berlainan daripada hadis Anas sebelum ini dengan katanya. Ad-Darqutni telah berkata dalam kitabnya Al-Furat, Ahmad bin Abbas Al-Baghawi telah meriwayatkannya kepada kami hadis yang seperti yang diriwayatkan oleh Ibn Syahid daripada Anas bin Khalid daripada Muhammad bin Abdullah. Muhammad bin Abdullah ini ialah Abu Salamah bin Al-Ansari. Dia seorang perawi hadis yang sangat lemah dan bukannya guru Imam Bukhari. Dah. Sebagaimana yang dianggap oleh setengah-setengah ulama hadis kerana guru Bukhari yang juga bernama Muhammad bin Abdullah itu ialah seorang qadi Basrah, seorang yang thiqah, iaitu yang boleh dipercayai. Dan dia lebih tua daripada Abu Salamah. 6. Dah. Samalah. Rujuk mana? Sobah. Tapi yang pentingnya nama sama ni Muhammad bin Abdullah. Nama sama tapi orang lain dah. Jadi benda ni lah dalil lah, tipu lah, bunyi sama ingat perawi sama lah. Dalam kitab Ihya al-Midi terdapat satu riwayat daripada Kurzu bin Wabarah. Kata Abu Nu'aim dalam kitabnya Al-Hulliyah, beliau berasal daripada Kufah tapi menetap di Jurjan, seorang yang masyhur dan mempunyai kedudukan yang ulung dalam masalah ibadat, suka mengulurkan bantuan dan baik hati. Meriwayatkan hadis daripada Tawus, Atta' Ar-Rabi' bin Quthaimi, Muhammad bin Ka'b Al-Quruzi dan lainnya. Mereka yang mengambil riwayat daripadanya ialah Muhammad bin Atiyah, Abu Tayyibah Al-Jurjani, Muhammad bin Suqah Ibn Barak, Fudail bin Ghazban, Abu Sulaiman bin Muqattab, Abu Shibrimah dan lainnya. Sila lihat Ittihaf Sadul Muttaqin jilid 5 muka 1 ke 4. Dalam Azhar ni nak syarah Ittihaf Sadul Muttaqin Imam Zabidi nama nak. Apa dia kata gitu dah. Satu riwayat daripada Kurzu bin Wabarah yang berbunyi, suatu ketika saudaraku penduduk negeri Syam telah datang menziarahiku, lalu aku hadiahkan padanya sesuatu dah. Lantas saudaraku tadi berkata kepadaku, wahai Kurzu, terimalah pula hadiah ini daripadaku. Ini adalah sebaik-baik hadiah. Lalu aku berkata, wahai saudaraku, siapakah yang memberikan hadiah ini kepada kamu? Jawabnya, Ibrahim At-Taimi telah memberikannya kepadaku. Lalu aku katakan kepadanya, mengapakah kamu tidak menanyakan siapakah yang memberikan hadiah kepadanya hadiah ini? Jawab saudaraku, Ibrahim At-Taimi telah menceritakan kepadaku dengan katanya, suatu ketika aku telah duduk di halaman Kaabah sambil bertahlil, bertasbih, bertahmid dan bertamjid, iaitu memuliakan Allah SWT. Tiba-tiba datang kepadaku seorang lelaki yang tidak aku kenali. Lantas dia kemudiannya telah memberi salam kepadaku dan duduk di sebelah kananku. Lalu aku bertanya kepadanya, wahai hamba Allah, siapakah awak? Dan dari mana awak datang? Lelaki itu lantas menjawab, saya Khadir. Aku menyoalnya lagi, mengapa kamu datang menemuiku? Jawabnya, aku datang untuk memberi salam kepada kamu dan kerana kasih kepada kamu kerana Allah. Di samping itu, aku juga membawa bersama-samaku suatu hadiah yang ingin kuberikannya pada kamu. Aku bertanya padanya, apa dia? Jawabnya, kamu sebutkan sebelum terbit matahari. Kataku, aku suka jika kamu beritahuku siapakah yang telah memberikan hadiah yang sangat berharga ini kepada kamu. Lalu jawab lelaki itu, yang memberikan hadiah ini kepadaku ialah Nabi Muhammad SAW. Betul hadisnya lah. Hadis ni panjang lah. Dan aku cuma menyebutkan di sini beberapa perangkan sahaja daripadanya. Ada baca gapo riwayat gapo ni nak amal dia tertentu dia. Setelah Murtada Az-Zabidi dia menyebutkan riwayat ini, dia pun mengulas dengan katanya, Al-A'mash telah menyebutkan riwayat ini daripada Kurzu. Hadis ini dari segi sunan matanya langsung tidak ada bezanya dengan apa yang telah disebutkan oleh pengarang kitab Qutul Qulub. Daripada awal hinggalah kepada akhir hayatnya, akhir riwayatnya. Jadi Imam Ghazali kitab Ihya al-Midi itu ia adalah syarah kepada kitab Qutul Qulub dah. Qutul Qulub ni ulama tasawuf Abu Talib Amaki lah, gitulah. Jadi isyarah lah. Jadi syarah lagi Imam Zabidi itu lah. Imam Murtada Zabidi syarah Ittihaf Sadatul Muttaqin. Tak apalah, ianya juga telah diriwayatkan oleh pengarang kitab Al-Awarif tetapi dalam bentuk ringkasan sahaja. Sementara Ibn Asakir pernah menyebutkan riwayat ini dalam kitabnya At-Tarikh melalui sanad Umar bin Farukh daripada Abdurrahman bin Habib dan daripada Sa'id bin Sa'id daripada Kurzu bin Wabarah dalam bentuk riwayat yang panjang. Al-Hafiz Iraqi berkata, hadis diceritakan oleh Kurzu bin Wabarah mengenai seorang lelaki penduduk negeri Syam yang bertemu dengan Ibrahim At-Taimi yang berkata, sungguhnya Khadir yang telah mengajar kepadanya Al-Musabbi'atil Ashar yang 17 ke mana.
Yang pada akhir riwayat hadis itu Khadir berkata Nabi Muhammad SAW memberikannya kepadaku merupakan hadis yang tidak bersanak. Sebenarnya hadis tetap bersanak. Sanak mereka kan. Dia lebih kurang. Iraqi kata nak. So lihat bahagian tepi ia Al-Muddin jilid 1 muka 33 ini ada Iraqi ni dia cek hadis-hadis ni ada. Dia tahqiq hadis-hadis, takhrij hadis-hadis yang ada dalam kitab Al-Muddin. Al-Murtada Az-Zabidi berkata masalah ini menjadi suatu perselisihan pendapat yang masyhur di antara ahli hadis dan ahli tasawuf. Perbahasan mengenai panjang meleret-leret. Murtada Az-Zabidi ni hadis juga nama hadis tapi dia ulama hadis tasawuf buatlah. Al-Hafiz Ibn Hajar telah menyentuh sedikit mengenai perbahasan ini dalam kitabnya Al-Isabah ketika menyebutkan tentang bid'ah Khadir AS. Bentuk perbahasan ini juga kalau mengikut kaedah yang telah ditetapkan oleh ahli hadis juga tidak betul kerana masalah ini melibatkan mimpi yang tidak diperakui kesahihannya dan Sa'ad bin Sa'id Al-Jurjani pula adalah seorang perawi tidak dikenali. Yang tidak diketahui siapakah dia yang sebenarnya majhul. Wujud ittihaf sadatul muttaqin jilid 5 ayat 135. Terdapat juga dalam kitab Ihya Al-Muddin ungkapan yang berbunyi, Kurzu bin Mabarah berkata, aku berkata kepada Khadir, ajarkanlah padaku suatu amalan yang dapat aku amalkan pada setiap malam. Al-Khadir berkata, apabila kamu selesai sembahyang maghrib, maka teruskanlah dengan sembahyang sunat sehinggalah masuk waktu isyak. Lalu aku katakan padanya, aku suka jika kamu memberitahuku daripada siapakah kamu mengambil doa ini. Dia menjawab, sungguhnya suatu ketika aku telah datang untuk bertemu Nabi Muhammad SAW. Maka di saat itulah baginda telah mengajarkan padaku doa ini. Rujuk ke samalah ittihaf sadatul muttaqin. Al-Murtada Az-Zabidi telah menyebutkan sanad riwayat ini semasa menjelaskan maksud hadis ini. Dalam sanad riwayat ini terdapat Sa'ad bin Sa'id Al-Jurjani yang sebelum ini Imam Bukhari telah mengulas mengenai yang katanya sungguhnya hadis riwayatnya tidak sah. Imam Bukhari ni dia lembut tajrih dia tu lembut tapi maksud dia kasar pun ada orang tak mengaji ni. Dia tak komen tak apa, dia komen sikit tu berat benar dah tu. Sebab itulah semasa mulakan hadis ni Al-Hafiz Iraqi berkata sungguhnya hadis ini palsu dan tidak ada sanad baginya. La aslalahu lah ni. Istilah la aslalahu lah. Al-Hafiz Ibn Hajar telah menyebutkan juga hadis ini yang diambilnya daripada riwayat Ibn Asakir ketika menghuraikan makna dan maksud hadis-hadis Imam Bukhari. Pada akhir hadis ini terdapat perkataan lalu iaitu Khadir pun mengajar kepada Ibrahim At-Taimi suatu yang diambilnya melalui mimpi daripada Nabi SAW. Riwayat lain tak? Khadir ni bukan tu dah mimpi dengan Nabi, bukan jumpa terus. Ibn Hajar berkata terdapat dalam sanadnya perawi tidak dikenali lagi lemah. Rujuk Fathul Bari jilid 6 surat 311. Adakah Khadir ni sahabat Rasulullah SAW? Jumpa Nabi. Jadi sahabat dia kaedah takrif ulama hadis ni kan. Al-Bajuri telah memberikan definisi sahabat dengan katanya, sahabat ialah orang yang pernah bertemu dengan Nabi SAW dalam suatu pertemuan biasa, iaitu bukannya dalam bentuk pertemuan dia biasalah. Yang berlaku di bumi, bukan di langit, dan bukannya di antara langit dan bumi. Semasa hidupnya, dia sempat beriman dengan baginda. Selepas daripada kedamaiannya dan berterusan keimanannya itu sehinggalah dia mati. Itu panggil takrifan sahabat. Kemudian dia menambahkan lagi, ketahuilah sungguhnya Nabi Isa AS telah bertemu dengan Nabi SAW di Baitul Maqdis dengan jasadnya ruh. Dia kata jumpa ni jasadnya ruh ni. Itu ada berbahasa ulama, ada kata terus saja jasadnya ruh ni jumpa dengan Nabi Isa. Justru itu dia juga bergelar sahabat Rasulullah SAW sebagaimana juga Khadir AS. Ini apa dia? Al-Bajuri ya. Rujuk Hasyiah Al-Bajuri ala Syarhi Ibn Qasim Al-Ghazi Al-Matn Abi Syuja' jilid 1 muka 117 ni. Kitab fiqh ni. Pengarang kitab Ruhul Bayan berkata demikianlah Khadir dan Ilyas al-Islam keduanya pernah bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu pertemuan biasa. Justru itu keduanya juga dikatakan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ruhul Bayan fi tafsir Quran jilid 2 muka 500 ni. Ibn Qasim dan kitabnya Al-Ayat, iaitu kitab Al-Ayat Bayinat fi Syarh Jami' al-Jawami' lis-Subki karangan Syekh Ahmad bin Qasim Shihabuddin Al-Ubadi, wafat pada tahun 994 Hijrah. Ibn Qasim dalam kitabnya Al-Ayat berkata, jika sahih berlakunya pertemuan Nabi SAW dengan Isa AS dan Khadir AS, maka ini bukanlah pertemuan yang biasa, bahkan luar biasa. Rujuk Tuhfatul
Al-Habib ala Syarh al-Khatib al-Musamma bil-Iqna' fi halli al-Fas Abi Syuja' karangan Syekh Al-Bujairumi jilid 1 muka 37. Soalan kritik lah. Tak boleh nak panggil sahabat ni, perlu pertemuan yang lebih biasa ni. Al-Alusi berkata suatu kumpulan ulama usul fiqh telah memasukkan Khadir dalam kalangan sahabat Rasulullah SAW. Tapi apabila orang yang berpendapat bahawa Khadir masih hidup tidak menemui suatu pun hadis yang sahih sanadnya yang dapat memastikan berlakunya pertemuan Khadir dengan baginda SAW, maka sebahagian daripada ulama usul fiqh ini telah mengulas dengan kata mereka. Ikut sanad tak sahih berlaku cerita jumpa Nabi ni. Kami telah memilih untuk membuat kesimpulan bahawa Khadir telah datang berbai'ah dengan Rasulullah, tapi ianya berlaku secara rahsia sahaja, iaitu dengan tanpa disedari oleh siapa pun. Nak benar juga walaupun benda tu ngoyak-ngoyak dah, khayal dah. Rujuk Ruhul Ma'ani jilid 15 muka surat 327. Al-Hafiz Abi Qasim As-Suhaili juga meriwayatkan dalam kitabnya At-Ta'rif wal A'nam suatu kenyataan yang diambil daripada Imam Bukhari dan gurunya Abu Bakar bin Arabi. Guru kepada ni Abu Qasim ni, yang berbunyi sungguhnya Khadir sempat hidup sezaman dengan Nabi SAW tetapi mati selepas itu dah. Dia kata gitulah. Namun begitu kenyataan ini telah ditolak oleh Ibn Katsir dengan katanya berhubung dengan kenyataan bahawa Imam Bukhari berpendapat Khadir telah sempat hidup sezaman dengan Nabi SAW perlu kepada penelitian semula. Al-Bidayah wa Nihayah jilid 1 muka 303 hingga 307. Imam Bukhari tak ada juga ayatnya tak mungkin. Tidak adalah orang termasuklah imam. Termasuklah Nabi Khadir dah hidup, ia tidak ceritalah Nabi Khadir hidup lagi, tapi kalau mana pun tak mungkin Nabi Khadir hidup berdasarkan hadis 100 tahun itulah dah. Abdul Khattab bin Dihyah berkata tidak terdapat suatu pun kepastian daripada hadis sahih bahawa berlakunya pertemuan Khadir dengan mana-mana nabi, melainkan dengan Nabi Musa AS sahaja, sebagaimana telah diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran. Rujuk Al-Isabah jilid 2 muka 119. Al-Hafiz Al-Iraqi telah menerangkan dengan jelas pandangannya berhubung dengan masalah ini di dalam kebanyakan karya penulisannya, sebagaimana ulasannya yang terdapat dalam juzuk yang pertama daripada kitab Ihya Ulumuddin, yang berbunyi tidak ada satu pun hadis sahih yang menyatakan berlakunya pertemuan Khadir dengan Nabi SAW. Begitu juga tidak ada sesuatu pun yang menjelaskan bahawa tidak pernah berlaku pertemuan di antara keduanya, hidupnya atau matinya. Jadi membenarkan dan menafikan tidak ada hadis yang sahih berlaku. Al-Murtada Az-Zubaydi berkata tidak ada satu pun hadis sahih yang memastikan yang menafikan berlakunya pertemuan di antara Khadir AS dengan Nabi SAW. Ittihaf Sadatul Muttaqin. Soal lepas tu kat mana itu baca? Cukup ya. Riwayat Khadir daripada Rasulullah SAW. Riwayat ni maksudnya macam hadis ada. Selepas melalui semua perbincangan yang panjang lebar tadi, patut juga dikemukakan suatu persoalan, iaitu sesungguhnya pernahkah Khadir meriwayatkan sesuatu daripada Rasulullah SAW? Bila dilihat kepada semua dalil yang telah disebutkan sebelum ini, jawapan yang belum boleh disimpulkan ialah tidak pernah. Dah. Sehingga ulama-ulama hadis yang berpendapat masih hidupnya Khadir juga telah bersepakat menyatakan bahawa tidak ada suatu pun riwayat bagi Khadir yang diterima daripada Nabi SAW. Jadi Khadir ni bukan perawi hadis lah. Tak boleh kata di perawi hadis, tak boleh terima perawi hadis. Dusta dah riwayat tersebut dah. Tapi pendapat ini bercanggah dengan pendapat sebahagian ahli tasawuf. Tak ada kerja lain. Ahli tasawuf ni bercanggah sama mana ulama hadis. Di antaranya ialah Syekh Alauddin. Siapa dia Syekh Alauddin? Ruhul Ma'ani jilid 15 muka surat 373. Beliau ialah Ala'u Ad-Daulah Ruknuddin Al-Samnani. Wafat pada tahun 739 Hijrah. Seorang muhaddis Imam Masaki Baghdad yang kemudian meriwayatkan hadis di sini. Di antara karangannya ialah Mukhtasar Syarhul Sunnah lil Baghawi, Al-Mawrid Syawarid, lihat Kashfuz Zunun jilid 2 muka 1888. Syekh Alauddin ni yang mendakwa pernah mengambil manfaat daripada hadis-hadis Nabi SAW diperolehi dengan tanpa melalui perantara. Tak apa sanak biasanya dah. Mai jumpa terus tak tahu dah. Dia qazah dah. Rujuk Ruhul Ma'ani jilid 15 muka surat 323.
Inginku, yakni pengarang Muhammad Khairul Ramadan Yusof, inginku katakan kalaulah benar boleh berlaku seperti apa yang telah dinyatakan oleh Syekh Alauddin tadi, maka alangkah mudahnya untuk mengeksploitasikan sabda-sabda Rasulullah SAW. Dan alangkah luasnya pintu yang boleh dimasuki oleh riwayat-riwayat Israeliat dan cerita-cerita dongeng bercampur gaul dengan ajaran agama Islam yang sebenar. Kita tengok lah penceramah-penceramah kita lah, penglipu lara dah. Orang sedap dengan ramah, ada puluh-puluh ribu, ratus ribu dah. Tengah dah. Tapi cerita dia dongeng lah dah. Cerita dah. Siapa yang hadis tak boleh percaya kata zon dah. Sangkit dah. Mungkin peraih siqah ternipu dah. Tapi cerita tak boleh terbang. Cerita pelik-pelik dah. Ayah tu ambil gambar ke apa dah. Siapa tak percaya Wahabi dah. Ada masalah nak. Gitulah cerita-cerita ni. Jadi kalau ikut kaedah Syekh Alauddin ni kata, punah jangan lah. Syekh ni kata dah. Agama ni sedap. Orang tak reka-reka dah. Lagi reka kuat, lagi ramai dengar. Sungguh sedap cerita dah. As-Suhrawardi dalam kitabnya Sirrul Makhtum menyebutkan bahawa Khadir AS telah menyampaikan sebanyak 300 hadis yang didengarnya daripada mulut Nabi SAW sendiri. Rujuk Ruhul Ma'ani jilid 15 muka surat 33. Suhrawardi nama tasawuf lah dah. Kitab Sirrul Makhtum lah, kitabnya dah. 300 hadis ni dah. Dia kata Khadir tu cerita ke dia lah dah. Mereka hadis itu per Khadir. Lepas tu disebut hadis tu dah. Di sini kami, yang ini pengarang Muhammad Khairul Ramadan Yusof, di sini kami ingin katakan juga sesungguhnya kenyataan seperti ini tidak boleh dijadikan hujah. Tidak boleh dijadikan hujah melainkan setelah ianya disokong oleh hadis-hadis yang telah dikeluarkan dan ditapis sanak-sanaknya dan bertepatan pula dengan syarat-syarat yang telah digariskan oleh ulama-ulama hadis. Sebagaimana yang telah sedia maklum. Waktu masalahnya ulama tasawuf dan ulama hadis ni tu nak telepok pala lah. Nak kata nak pelepok kepala ulama hadis ni gini dah. Ulama tasawuf nak pelepok nak kata kepala ulama hadis. Dia kritik semacam tu. Bagaimana ini boleh dibuktikan terhadap hadis seperti tadi? Bahkan satu hadis sahaja pun dengan riwayat seperti ini sudah tidak diakui mengikut kaedah-kaedah yang disepakati oleh para ulama hadis. Kerana tidak pernah diriwayatkan walaupun satu hadis dengan sanad yang sahih tentang berlakunya pertemuan Khadir AS dengan Rasulullah SAW. Apatah lagi untuk memutuskan bahawa dia hidup dia. Dia jumpa Nabi pun tidak ada yang sahih. So nak kata hadis terima Khadir daripada Nabi terus kan. Sesungguhnya jumhur ulama hadis berpendapat bahawa Khadir telah mati sebagaimana telah kamu ketahui sebelum ini. Bukan setakat itu sahaja, bahkan ada juga mereka yang boleh berhubung dengan alam ghaib mendakwa bahawa ada juga diriwayatkan daripada Khadir suatu hadis yang didengarinya daripada Rasulullah SAW yang berbunyi. Jadi Khadir ni jumpa belajar Nabi. Ajak ke dia dah. Sesiapa yang melakukan pendustaan ke atasku dengan suatu kata-kata yang tidak pernah aku ucapkan, maka seolah-olah dia telah menempahkan satu tempat untuknya dalam api neraka. Sungguhnya ini demi Allah suatu kenyataannya sungguh beraninya. Berani dia ada setengah tu. Dia berani tak? Dia sendiri. Kalau ni dia Suhrawardi ke apa kita tasawuf ni. Dia kata Khadir. Khadir pun terima hadis Nabi. Hadis ni mu'tatil lah dah. Man kadzaba aliyya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa-siapa berdusta atas nama aku, maka bersedialah tempat duduknya di neraka tu. Hadis mu'tatil ni. 200 orang sahabat riwayatkan. Termasuk Khadir juga tak. Itu dia kata sini, kata sungguhnya ini demi Allah satu kenyataan yang sungguh berani. Dia sendiri buat hadis. Rekod dia sendiri tu. Ambil hadis yang mutawatir ni nak ngomong dia sendiri kan. Orang yang berani menyampaikan berita sedemikian ialah Muhammad bin Abdullah bin Khayyam Al-Samarqandi Abul Al-Muzaffar. Tidak ada seorang pun yang mengenali dirinya dah. Ni ulama tasawuf ni Samarqandi Abul Muzaffar ni. Yang meriwayatkan Khadir cerita gitu hadis dia dah. Begitu juga didapati suatu naskah kitab yang tertulis dalamnya riwayat hadis tersebut dah. Tetapi tidak ada seorang pun yang mengetahui siapakah yang mereka-rekakan hadis itu. Bukankah mencipta hadis-hadis palsu merupakan suatu perancangan jahat yang disusun untuk menentang agama Islam dengan melalui pena-pena golongan munafik atau penganut mazhab batiniyah. Jumpa pula ni mazhab batiniyah lah. Ustaz Nadrul kuat lawal dah ni. Dia masalah golongan batiniyah ni, dia ngaku zuhur, buat macam warung sahih, buat ibadah banyak dah, nampak dah. Pakai subay dah, subay tekuk harga apa tu dah. Jadi subay besar macam-macam lah. Kita tengok warung lah, kapur nak tengok dah.
Apa cerita hadis palsu banyak lah. Nah, dia ni amal yang pelik dah. Dia batiniyah ni sekali Tuhan ni bercampur dengan ada ke apa wahdatul wujud dah. Bertujuan untuk mengeksploitasikan gambaran ajaran Islam yang sebenar dan menambah benih-benih perpecahan dan perselisihan sesama orang-orang Islam. Rujuk di Sanul Nizam karangan Ibn Hajar Asqalani jilid 5 muka 201 hingga 222. Kesimpulannya, apa yang boleh kami jelaskan di sini bahawa tidak ada suatu pun hadis sama ada yang sahih ataupun yang hasan yang memberitakan berlakunya pertemuan Khadir AS dengan Rasulullah SAW dan periwayatan hadis oleh Khadir daripadanya. Tak betul berlaku dah. Apa yang ditemui dalam masalah ini tidak lebih daripada hanya sekadar hadis-hadis rekaan atau mungkar atau palsu atau yang tidak bersanad. Aku, ini Syekh ni lah, Syekh Muhammad Khadir Ramadan Yusuf ni. Aku tidak pernah menemui satu ulasan pun yang lebih baik daripada apa yang telah diucapkan oleh Hafiz Al-Iraqi berhubungan dengan masalah ini melalui kata-katanya berbunyi, tidak ada satu pun hadis sahih yang beritakan berlakunya pertemuan Khadir dengan Nabi SAW, dan tidak ada juga yang menafikan pertemuannya, sebagaimana juga tentang hidup dan matinya. Tepi ini lah catatan tepi Ihya Al-Midin jilid 1 muka 336. Lepas tu cerita pasal sahabat. Panjang pula sahabat ni. Lepas ni kali dah. Wallahu a'lam. Subhanakallah wa bihamdika. Subhanakumdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.